anak anda selalu meragam dan menangis? Adakah anda tahu, mungkin anda adalah salah satu punca kenapa anak anda tantrum. Kajian yang telah dilakukan oleh evolutionary biologist di Harvard University terhadap monyet makmal mendapati hormon stres yang dikeluarkan semasa ibu stres fizikal atau emosi boleh disalurkan kepada bayi melalui susu ibu. Jadi, sejauh mana emosi ibu boleh mempengaruhi emosi anak? Mari kita ikuti perbincangan ini di dalam Tanya Pakar. Assalamualaikum dan hai ibu ayah semua. Kembali lagi dalam Tanya Pakar Pak and Ma bersama-sama saya Nani Roslan. Okey, seperti mana yang anda tonton VT tadi, episod kita minggu ini kita akan membincangkan tentang emosi ibu mempengaruhi emosi anak. Okey, sebelum saya memperkenalkan panel kita pada hari ini, jangan lupa like, subscribe dan share Facebook dan YouTube Pak and Ma. Okey. Apa kata kita sama-sama kita kenalkan panel kita hari ini iaitu Ibu Ros, Family and Love Guru. Assalamualaikum Ibu Ros, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah, dah boleh rentas negeri. Terus sihat kan? Terus sihat. Alhamdulillah. Tapi Okey, ibu tak rentas lah. Tak apa, kita take time. Thank you Ibu kerana sedia bersama-sama dengan kami hari ini untuk bicarakan satu topik yang saya kira menarik lah. Sebab apa? Berkaitan dengan emosi. Okey Ibu, kita terus ke soalan nombor 1. Ya. Ibu, benarkah emosi ibu ni mempengaruhi emosi anak Ibu? Sebenarnya ibu nak anda fikir, ingatkan kembali pada hari yang mana anda sangat tenang, sangat happy, peluk anak tu perangai dia baik-baik je, betul tak? Betul. Dia pun lovey-lovey dengan kita. I love you mama, I love you mami, I love you umi, I love you ibu, kan? Hari yang kita macam tak settle, dia pun nampak perkataan Inggeris dia erratic, nampak macam tak menentu, buat ni kacau adik dan sebagainya. Kerana apa? Gelombang hati kita ini sangat kuat, aura dia keluar dan dia akan affect anak-anak kita dan juga orang di sekeliling kita. Tak payah cakap anak lah. Kalau kita ni isteri, maka suami kita pun akan be affected. Begitu juga kalau suami dengan isteri dan anak-anak. Jadi itulah emosi kita ni saling memberi kesan pada satu sama lain sebenarnya. Okey, tapi Ibu, sekarang ni lagilah pandemik apa semua kan. Memang sebenarnya tak dinafikan Ibu, susah sangat kita nak kawal emosi tu, utamanya bagi ibu lah macam saya ni. So, apa sebenarnya kebaikan? Sebab kadang-kadang kita sedar kita kena kawal emosi, tapi bila tak ada orang nak macam nudge kita, nak bagi tahu kita, penting tau nak kawal emosi. Mungkin Ibu boleh terangkan apa pentingnya kita nak kawal emosi depan anak-anak tu Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita faham tentang brain, otak ada 3 lapis. Lapisan paling bawah dinamakan reptilian brain. Memang reptilia cuma ada otak yang ni. Nombor 2 adalah mammalian brain dan yang ketiga adalah neocortex. Otak berfikir adalah neocortex, otak thinking brain. Jadi bila seseorang itu merasa diri dia tergugat, dia akan beroperasi di reptilian brain saja. Dan reptilian brain ni dia ada kita kata tidak balas dia, sama ada dia lawan, dia lari atau dia layu kaku. Jadi bila anak sering dalam keadaan yang mana dia rasa insecure, rasa takut, rasa tak selamat, maka dia akan develop untuk melawan ataupun dia jadi lari ni macam tak confident, selalu, ataupun dia layu kaku, di mana selalu freeze. Kalau ada bunyi pun macam tu, dia takut. Dan kita tengok keadaan ni bukan hanya pada anak kecil, sebab kita ni sangat affected dengan apa yang kita lalui semasa kecil, our childhood, kan? Our childhood ni sangat memberi kesan pada apa yang kita sekarang, walaupun umur dah 40, kita masih ada terkesan itu. Kecuali lah kita banyak buat healing, banyak buat terapi dan sebagainya. Tapi dia banyak memberi kesan terutamanya dan menyebabkan kita tengok benda tu berlaku pada, walaupun usia tu dah 30 tahun, walaupun usia tu 20 tahun, dia terbawa-bawa. Jadi itu pentingnya seorang ibu atau ayah, ibu bapa lah sebenarnya. Nenek pun sama, nenek atuk pun sama. Kalau ni untuk kita boleh mengawal emosi, sebab kita ni orang dah dewasa. Anak-anak memang susah nak mengawal emosi sebab mereka belum ada
kita kata kebolehan dari segi pemikiran, dari segi kematangan. Tapi kita orang-orang tua, orang-orang yang telah dewasa, kita boleh berusaha sebab kita ada kematangan, kita boleh berzikir, kita boleh lakukan. The only thing yang mungkin tak boleh bila kita ikut hati. Our children ni very unpredictable, kadang kita tak tahu. Tapi mesti kadang-kadang tu ada sebenarnya tanda-tanda emosi yang anak kita sebenarnya terganggu dengan ketidakkawalan emosi kita. So macam mana ibu ayah ni kena, apa yang mereka perlu cakna supaya mereka sedar, okay, anak-anak saya affected sebenarnya. Macam mana tu ibu? Kita tengok bila dia banyak kacau orang, kacau adik, kacau ni, banyak bergaduh. Okay. Asyik bergaduh, asyik cari sebab. Dan itu yang kita gulungkan dalam keadaan erratic. Erratic ni macam pegang ni, tak menentu. Then we know dia dalam keadaan yang mana dia nervous energy tu banyak sangat. Jadi apa yang kita boleh buat sebagai ibu bapa? Calm ourselves first. Bukan suruh dia tenang, tak boleh. Kita kena tenang dulu, insya-Allah, ya. Tarik nafas. Lepaskan. Kalau yang Muslim boleh beristighfar, yang non-Muslim maybe you have your own doa apa semua. And then you'll find that anak you pun akan terkejut, apa berlaku? So dia pun akan duduk. Dia pun okay. It's very powerful, the power of our brain dan the power of our heart. Okay, ibu, macam mana? Okay, itu kalau kita dah tahulah, okay, antara bukanlah orang kata simptom, tapi antara ciri-ciri kalau kita nampak petanda anak pun affected dengan kita punya emosi. Okay, macam mana pula ciri-ciri perkembangan emosi anak yang baik tu? Macam mana tu ibu? Dia sebenarnya EQ development ni sangat penting, sebab EQ development ni dia akan pada usia anak 1 hingga 3 tahun kan ni, dia ada satu fasa daripada usia itu, 1 tahun ni. Dan ni perasan tak budak-budak usia 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun ni, dia kalau toys pun tak nak share. Betul. Inilah apa yang saya hadapi sekarang ni lah. Macam dah rasa, ibu rasa je. Macam tak sempat nak tanya ni tadi. Okey, contohnya kalau dia nak benda tu, dia tak kisah mak dia penat ke apa ke, dia nak sampai dia dapat. Kalau tak dapat, dia lontarkan benda apa semua kan. Ini namanya fasa individuating. Anak tu masa usia tu, dia tidak ada intention. Dia tidak beroperasi dengan niat, dengan intention. Dia beroperasi dengan attention. Attention. Jadi dia nak benda tu, jadi attention. Jadi dia belum ada kematangan berfikir dan dia belum ada development. Kita kata masa tu dia fikir diri dia selamat apa dia nak je. Dia dalam satu kataan yang namakan self matrix. Dia cuma fikir diri dia je. Jadi dia nak untuk diri dia je. Lepas tu dalam usia 3 tahun barulah dia, kalau perkembangan tu baiklah, maka dia akan develop perasaan kesian pada orang lain. Menyedari ada orang lain pun ada perasaan juga. Right. Jadi you can see masa itu dia mula main, share toys kan. You can see that. And after a while you can see that dia dah usia 4 tahun, dia dah pandai reasoning. Kita cakap dengan dia dah faham. Adik nak kena tidur, adik belum lagi pandai main. Dan dia akan tanya why? Itulah cara dia nak connect apa yang berlaku dalam dunia dengan apa yang dia rasa. Masa kita mengajar, make it fun, make it happy, make it joyful. Macam ABC tu, make it fun apa semua. Jadi dia boleh relate kepada, belajar ni happy. Okay, so apa yang kita faham kat sini, sebenarnya ciri-ciri perkembangan emosi anak tu baik tu apa yang mungkin kita perceive sebagai naughty, sebagai apa. Tapi it's just normal. Betul lah ibu? It's just being children. And then ada pula term trouble too. So semua dah parents masa tu dah, aduh anak aku tengah trouble too, and kita jadi resentment towards but it's a very healthy development. Betul tak ibu? Yes. Aduh, dia sangat healthy development sebab di situlah development of responsibility. Bila dia rasa dia ada kuasa memilih. First things first, memang ibu ayah kena kawal emosi sendiri dahulu. So macam mana agaknya cara yang terbaik untuk ibu ayah ajar anak tu kawal emosi mereka pula? Tapi saya kira bukan kawal sebenarnya ibu mungkin kenal dulu kot emosi ke macam mana ibu? How does it work? Okay, kenal emosi tu betul Nani. Kawal emosi tu sebenarnya
banyak bergantung pada kita. Bila kita kawal emosi kita, kita tak marah-marah, kita tak membebel, kita tak for no reason lah. Ada masanya kita kena juga repriman. Contohnya dia berlari ke jalan, kenalah kita repriman, takkanlah nak lembut kat situ sebab benda tu. So kita kena faham ya. Tapi kalau dia setakat dia berebut barang dengan adik dia, benda tu tak bahaya, dia baru 3 tahun, then kita give a lot of love pada anak tu, bagi terangkan walaupun pada usia tu mungkin dia belum faham 100%, tapi at least kita dah masukkan dalam minda dia, dalam hati dia, pentingnya dia bertolak ansur dengan adik dan sebagainya. Now, bila dia menunjukkan emosi dia, acknowledge emosi tu. Contohnya dia menangis. Anak lelaki pula tu menangis. Jangan kata good boy don't cry, tapi dia ni nak menangis. Jadi kalau dia perlu menangis, jadi maksudnya dia bad boy. Jadi bila dia dah identify diri dia sebagai bad boy, dia akan tengok bad boy behave macam mana. So dia akan accordingly, dia akan secaranya, unconsciousnya dia akan behave sebagai bad boy. Emosi is very important and children perlu tahu, mereka perlu berasa selamat untuk tunjukkan emosi mereka tanpa kita judge. Jadi kalau mereka tengah marah, kita faham dia tengah marah. Kita pun ada masa marah. Betul. Jadi that is macam mana kita memberi anak itu peluang maksudnya menunjukkan emosi dengan cara sihat. Dia tak jadi benda yang accumulate teruk-teruk kan. Sehingga kan dia tak satu hari nanti dia meletup bila dia dah remaja contohnya. Assalamualaikum. Ibu ada terima soalan-soalan ya daripada beberapa orang followers Faimah. Syukur sangat. Jadi ibu baca soalan yang pertama. Soalan ni daripada Puan Fatin daripada Melaka. Saya sedang hamil. Saya tak tahu kenapa, tetapi saya kerap menangis dan mudah terasa sepanjang kehamilan ini. Adakah ianya akan memberi kesan pada kandungan saya? Adakah nanti dia juga akan menjadi bayi yang kuat menangis? Okey, terima kasih soalan ni. Dia sebenarnya bila kita hamil, kita punya berlaku perubahan hormon dalam badan kita yang mungkin dan hormon imbalance dalam badan kita tu menyebabkan kita mungkin lebih sensitif lah ya. Jadi banyak-banyakkan bertenang, banyakkan mengasihi diri, menyayangi diri. Selalunya dia taklah sampai habis masa hamil tu. Normally dia akan mungkin the first trimester tu je. Jadi jadi anda, apa yang ibu sarankan pada Fatin bila keadaan berlaku, sayang diri anda. Kalau suami tu seorang lebih-lebih, minta bantuan dengan suami. You rawatlah emosi you tu, insya-Allah. Kalau dan jangan judge sangat diri tu banyak menangis, kita rasa teruk lah kita ni apa semua. Tak, it is just a release, emosi yang kita release. Mungkin selama hari ni kita ada sesuatu tekanan yang kita tak dapat nak release. Jadi allow je, just be kind, just be loving to your own self. Soalan yang kedua pula, memandangkan saya, ini daripada Puan Suraya daripada Kuala Lumpur. Memandangkan saya seorang yang sibuk dan kadang-kadang terpaksa bawa balik kerja ke rumah, saya sering termarah anak-anak. Saya tahu perbuatan itu tidak adil untuk mereka. Bagaimana saya boleh mengawal emosi supaya lebih tenang dan tak mudah naik angin? Okey, ini selalulah kalau wanita berkejaya, kena bawa balik kerja dan sebagainya. Jadi dia tak sempat nak putuskan, ini kerja dekat tempat kerja, ini adalah anak-anak. Jadi kadang-kadang kita terbawa emosi daripada tempat kerja, especially kalau kita ada deadline. Okey, acknowledge benda tu. Acknowledge kita rasa anxious tu, kita rasa risau tu, kita hargai. Kita saya tengah rasa risau sekarang ni. Jadi sebelum sampai ke rumah, what you do, take a time, belum masuk ke dalam pekarangan rumah tu, take a time untuk tenangkan diri. Kalau boleh jangan bagi anak nampak kereta kita. Kalau you naik kereta ke naik motor ke, just stop for a while, tarik nafas dan kita you nak masuk ke dalam rumah, apa pekerjaan you dekat, apa sahaja kerisauan you ke tempat kerja tu, you tinggalkan dan sekejap lagi you akan sambung balik kerja you bila you dah bermain dengan anak-anak, dah seronok dengan anak-anak. So you bayangkan perkara itu dalam diri you dan you bacalah doa, istighfar dan sebagainya sehingga hati you tenang.
Bila hati you tenang, baru you masuk dan gembira dengan anak-anak. The moment you gembira dengan anak-anak tu, dia orang punya energy pun high. Jadi mereka kurang sikit buat perangai. Bila dia orang kurang sikit buat perangai, maka you akan tak perlu marah. Jadi selalunya kita dah membayangkan kita nak marah anak. Kita dah rasa risau dah nanti diorang akan buat perangai dan sebagainya. Ubah cara kita membayangkan anak-anak itu dengan cara macam mereka akan gaduh dan sebagainya kepada mereka jadi anak yang senang mendengar cakap, mereka mudah bekerjasama. So kita projectkan benda itu ke dalam minda kita dan kuatkan dalam hati kita sangkaan itu. InsyaAllah ianya akan dapat kita kurangkan, dan bila kita kuatkan lagi dan kita amalkan perkara ini, you'll find that episod-episod marah tu akan berkurangan, insyaAllah. Okey, itu dia tadi segmen PM Tepi. Terima kasih Ibu. Banyak menjawab persoalan-persoalan yang saya kira sangat penting daripada followers Pak Emma. Diharapkan ramailah yang manfaatkan daripada segmen PM Tepi tadi. Untuk para penonton, jika anda merasakan episod ini bermanfaat, teruskan share dan juga subscribe dan juga komen video ini. Dan dengan itu, terima kasih kerana menonton sehingga akhir episod kali ini. Nantikan episod seterusnya dalam rancangan Tanya Pakar Pak Emma bersama-sama saya, Nani Roslan. Terima kasih Ibu Ros dan Assalamualaikum semua. Bye-bye.